This call is now being recorded. Sales Channel Production ni boleh saya tahu siapa nama? Sales Channel Production, nama siapa Terisha ni Nalina kan? Okey, Syed Aiman, okey. Terisha ni Nalina kan? Okey. Sekarang ni kita ada 3 orang baru 3 orang, Daniel Haikal, Syed Aiman, Nalina. Bagus Daniel Haikal. Awal awak hari ni macam biasa Bagus. Nalina yang pertama itu awak tak join pun. Minggu lepas, Nalina. Kenapa tak join? Okay, kita tunggu lagi ramai-ramai masuk. Okay, Swita hadir, bagus. Good morning, Swita. Okay, selamat datang Syawal. Sekarang ni kita ada 5 orang. Kita ada Daniel Haikal, Syed Aiman, Nalina, Swita dan Syawal. Kita mula pukul 9 suku Kita tunggu ramai lagi sikit masuk. Sekarang ni baru ada 5 orang. 9 suku, ramai tak ramai, saya mulakan je. Okey, Radin dah masuk. Selamat datang Radin. Minggu lepas tak masuk Radin.
Selamat datang Muhammad Iskandar. Ha? Saya kata selamat datang. Selamat datang dan selamat datang, selamat pagi. Okey, sekarang kita ada 8 orang. Saya nampak macam ada Zakrul. Tujuh. Zakrul tak ada. Okey, sekarang kita ada 7. 7 orang. Kita ada Daniel Haikal, Syed Aiman, Nalina, Swita, Syawal, Radin dan juga Muhammad Iskandar. Okay, jam pun dah pukul 9 suku. Tak apa, kita mulakan dulu, nanti diorang akan masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Selamat pulang daripada cuti. Selamat tahun baru. Tak apa, bagi siapa yang menyambutnya lah. Okey. Jadi pada hari ini kita akan teruskan Google Meet kita kali yang kedua. Sebelum ni saya buat kemahiran proses sains bahagian 2, KPS bahagian 2. Jadi hari ini kita nak buat topik baru, topik 2 iaitu peraturan bilik sains. Okey, pastikan awak telah pun bersedia dengan alat tulis, buku teks dan juga buku nota awak. Okey, sign A, sign B. Okey, buku teks. Okey, buku teks dah ambil dah semua. Siapa yang belum ambil buku teks? Boleh ambil. Okey, bagus. Siapa yang dah ambil, bagus. Siapa yang dapat buku yang tidak berbalut, sila balut buku awak. Sama juga macam buku nota, pastikan buku nota awak berbalut, buku nota sign A dan juga sign B. Okay, dalam video yang pertama saya ada bagi tahu buku apa yang kita akan gunakan. Jadi pastikan buku-buku nota awak ataupun semualah, buku nota ke, buku aktiviti dan juga buku teks awak berbalut supaya bagi mengelakkan kerosakan. Lebih-lebih lagi buku teks lah. Okey. Okey, siapa yang tak join Google Meet saya minggu lepas, awak boleh tengok video awak, video kawan-kawan awak, video sesi Google Meet tersebut. Saya ada upkan link dekat dalam grup WhatsApp. Siapa yang tertinggal boleh tengok balik. Sekarang ni kita dah ada tiga video lah. Pengenalan satu, video yang kedua kemahiran proses sains bahagian satu, dan yang ketiga kemahiran proses sains bahagian 2. Jadi hari ini ialah yang keempat, iaitu peraturan bilik sains. Okey, seperti biasa suka saya ingatkan, sesi Google Meet kita pada hari ini adalah sedang dirakam. Okey, saya tengah rakam ni Google Meet kita ni supaya nanti saya dapat upload di dalam YouTube, dan kawan-kawan awak yang tak join pada hari ini, pada pagi ini, yang belum bangun, okey, dia boleh tengok balik, dia boleh belajar sama-sama. Okey, selamat datang diucapkan pada Zakrul Haziq. So sekarang ni kita ada 8 orang. Okay. Untuk pengetahuan awak semua, kehadiran awak saya sedang rekodkan supaya siapa yang paling ramai masuk, siapa yang banyak kali masuk akan dapat markah yang tinggi lah dalam tahap penguasaan. Okey, itu mana-mana subjek pun sama. Awak masuk banyak kali, dapat markah yang tinggi. Okey. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita teruskan kepada topik kita pada hari ini, iaitu topik 2, Sains tahun 6, Peraturan Bilik Sains. Okey, peraturan bilik sains ni awak dah belajar daripada tahun 2 lagi. Tahun 2 dah belajar, tahun 3 dah belajar, tahun 4 dah belajar, tahun 5 dah belajar, dan tahun yang ke-6 pun awak akan belajar lagi. Peraturan bilik sains. Okey.
Selamat datang, sudahkah anda semua bersedia? Pastikan ada alat tulis sebab kita akan tulis-tulis sekejap lagi. Alat tulis ada buku nota sebab kita akan tulis-tulis sekejap lagi dan juga buku teks awak. Okey, sebelum kita pergi dengan lebih lanjut, saya nak awak semua ingat kembali. Adakah awak masih ingat bilik sains kita? Pada tahun lepas, 3 bulan je kita belajar kan? Tak tahulah awak sempat masuk ke tak sempat. Okay, tak tahu awak sempat masuk ke tidak. Tapi saya nak tanya awak, adakah awak masih ingat? Kalau siapa yang ingat-ingat lupa, tak apa. Mari kita lihat sama-sama video rakaman saya yang telah saya buat mengenai bilik sains kita supaya kita boleh ingat balik. Oh, macam ni rupanya bilik sains kita. Okey, mari kita tengok sama-sama. Okey, itu tadi video mengenai bilik sains sekolah kita. Okey, buka mic awak. Siapa masih ingat macam mana keadaan bilik sains kita? Cuba buka mic. Awak ingat lagi tak? Ingat. Apa yang awak ingat? Apa yang awak ingat? Contohnya? Ada apa dekat dalam bilik sains? Ada alat-alat sains. Dia ada alat sains dekat rak, dekat bahagian belakang. Okay, dia ni Haikal je ke yang ingat? Yang lain tak ingat? Ada apa? Tak ingat? Sekarang tengok video, tak ingat lagi? Okey, tak apa. Teruskan. Kita sama-sama lah berdoa supaya virus atau pandemik COVID ni cepat berakhir.
kita dapat kembali ke sekolah, kita dapat buat aktiviti ataupun penyiasatan ke dalam bilik sains. Okay, kalau kita tengok video je tak best, kita nak kena buat, kita kena pegang alat sains tu baru kita dapat belajar dengan betul. Kalau awak tengok video je, awak tak dapat kemahiran tersebut, awak kena buat, awak kena jalankan eksperimen, awak kena menjalankan penyiasatan, barulah awak betul-betul dapat memahami konsep sains tersebut. Okay, tengok video saja kuranglah faham sikit. Okay, jadi oleh yang demikian, sama-samalah kita berdoa supaya pandemik COVID ni cepat berakhir, kita dapat kembali ke sekolah, kita dapat kembali masuk bilik sains dan kita dapat kembali buat penyiasatan. Okey, tadi kita dah tengok video. Kita dah tengok video. Sekarang ni saya nak dengar lagu pula. Okey. Kita nak dengar lagu pula. Kita dengar lagu Peraturan Bilik Sains. Lagu ni saya dapat daripada buku teks tahun 2. Sebab masa tahun 2 pun awak belajar pasal Peraturan Bilik Sains kan? Okey. Lagu ni saya dapat daripada buku teks tahun 2. Okey, mari kita dengar sama-sama. Sisa kering, sisa cecair, mesti dibuang, jangan simpan. Alat dan bahan yang digunakan, mesti dicuci dan dikeringkan. Semasa siasatan dijalankan, patuhi semua arahan. Keselamatan diutamakan, peraturan bilik sains kita amalkan. Okey, sekali lagi. Sisa kering, sisa cecair, mesti dibuang, jangan simpan. Alat dan bahan yang digunakan, mesti dicuci dan dikeringkan. Semasa siasatan dijalankan, patuhi semua arahan. Keselamatan diutamakan, peraturan bilik sains kita amalkan. Okey, itulah dia tadi lagu Bilik Sains yang saya dapat daripada buku teks tahun 2, Peraturan Bilik Sains. Okey. Jadi awak dah tengok video, awak dah dengar lagu, sekarang mari awak lihat slide saya, apakah dia peraturan-peraturan bilik sains yang kita perlu patuhi dan kenapa kita kena patuhi peraturan bilik sains. Okey, seperti biasa awak dah belajar tahun lepas, okay, 2 tahun lepas masa darjah 4 pun awak dah belajar benda yang sama. Tengok, kita ingat lagi tak? Okey, tadi dalam lagu tadi dia ada kata sisa kering, sisa cecair dibuang di tempat yang sepatutnya lah. Okey, kita tengok dahulu yang pertama, sisa cecair. Okey, sisa cecair. Kalau awak tak nampak kan? Kalau awak tak nampak, sebentar. Kalau awak tak nampak, awak pinch kan? Dekat awak punya skrin handphone tu, awak boleh pinchkan macam awak zoom gambar lah. Awak zoom gambar. Okey, awak pinchkan dia macam awak zoom gambar. Kalau nak kecilkan, awak pinchkan balik. Kecilkan dia. Kecilkan balik. Okey, boleh besarkan, boleh kecilkan dekat handphone awak tu. Kalau awak tak nampak lah. Tapi saya rasa saya dah buat besar-besar. Okey, sisa kering dan sisa cecair. Untuk sisa cecair dulu tengok ni, ini gambar apa? Gambar bika. Bika ni dalam dia ada cecair. Tak kisahlah asid ke, air X ke, air Y ke. Okey, selepas buat eksperimen, kita perlulah buang ke dalam sinki dengan air yang mengalir. Okey, buang di dalam sinki dengan air mengalir. Untuk tahap 2, tahap 1, tahun 2 dan 3 buang di dalam sinki dah betul. Tapi untuk tahun 4, 5 dan 6 mesti ada buang di dalam sinki dengan air mengalir. Okey, dengan air mengalir maksudnya di dalam sinki tersebut bila awak buang cecair tersebut dalam sinki, awak buka pipe. Awak buka pipe dan air pipe tu akan bawa cecair tersebut masuk ke dalam saluran perpaipan. Okey, sebab itulah semua sekolah
dekat semua sekolah dia punya bilik sains dia ada sinki dekat dalam bilik sains. Okey, tak perlulah cikgu saya nak pergi buang sisa cecair, awak keluar pada bilik sains, awak pergi tandas, tak perlu jauh-jauh. Okey, dekat dalam semua bilik sains dekat sekolah di Malaysia ni ada sinki di dalamnya. Okey, itu kalau cecair. Kalau sisa kering pula, sisa pepejal, ni contohnya macam daun-daun kan, awak dah buat penyiasatan, awak dah buat eksperimen. Okey, cikgu, daun ni buang kat mana? Okey, buang dalam tong sampah. Okey, selalu berlaku tertukar di mana murid dia buang sisa cecair, sisa kering ni ke dalam sinki. Apabila murid buangkan sisa kering ni ke dalam sinki, sinki akan tersumbat. Bila sinki tersumbat, air tak boleh mengalir, air akan bertakung, kotor. Dan manakala ada juga terdapat murid yang buang sisa cecair ni ke dalam tong sampah. Okey, bila dibuang dalam tong sampah, contohnya kalau asid dibuang dalam tong sampah, lama kelamaan dia akan menghakis, bocor tong sampah tu. Bocor plastik tong sampah tu. Ya, ada soalan ke? Ya, Ngalina, ada soalan? You raise a hand? Tak ada soalan Okey, saya teruskan. Kalau ada soalan boleh tulis dalam ruangan chat ataupun awak buka mic je, awak terus tanya. Tak ada masalah. Okey, itu peraturan yang pertama. Kemudian kita tengok peraturan yang kedua. Dalam lagu tadi dia kata basuh dan keringkan. Okey, kalau awak masih ingat lagu tadi dia kata basuh dan keringkan peralatan yang telah digunakan. Okey, dekat sini ada beberapa contoh peralatan Ini kalau awak masih ingat lah, kalau awak masih ingat tahun ni nak UPSR kalau awak masih ingat, ini namanya bika, ini namanya tabung uji, ini pemegang tabung uji, dan ini namanya mangkuk pija. Kalau awak masih ingat lah, tahun ni nak UPSR. Okey, semua peralatan yang telah digunakan mestilah dibasuh di sinki dengan sabun dan dikeringkan di tepi tingkap. Okey, terdapat beberapa situasi di mana murid dia basuh, baguslah dibasuh peralatan, tapi dia terus pergi simpan. Dia basuh pakai sabun, bersih-bersih dia basuh, tapi dia terus pergi simpan. Bila dia pergi simpan terus, contohnya bika ni awak dah basuh pakai sabun, bersih-bersih awak dah basuh, lepas tu awak pergi terus simpan dekat dalam rak. Dia tak kering, dia terus simpan dalam rak. Okey, lama kelamaan boleh mengakibatkan bika tersebut dia kotor sebab air tak kering lagi. Lepas tu dia melekat, dia kering. Okey, air tak kering lagi, awak simpan, lepas tu dia kering. Dia akan jadi macam tumpuk-tumpuk yang kotor lah. Jadi perlulah dikeringkan di tepi tingkap. Kenapa kena keringkan dekat tepi tingkap? Supaya mendapat cahaya matahari dan cepat kering. Barulah awak simpan balik ke dalam rak. Kalau dekat bilik sains kita, raknya adalah dekat bahagian belakang bilik sains. Okey, Muhammad Ashraf, selamat datang. Saya ambil hadiran Muhammad Ashraf ni mawak kan? Acap kan? Okey, kita tengok peraturan yang seterusnya. Ni, ini juga selalu berlaku. Kaca pecah. Okey, saya ceritakan balik ada satu situasi. Okey, dulu ada situasi di mana murid saya, abang-abang ataupun kakak-kakak awak lah yang dah keluar dari sekolah, yang dah masuk tingkatan, kaca pecah. Dia terpecahkan tabung uji sebab tabung uji tu nipis. Lepas tu dia buat diam je, dia tak beritahu kat guru. Okey, bila dah balik ke kelas semula, saya nampak ada serpihan-serpihan kaca. Okey, sekiranya awak sedang buat penyiasatan, okey, awak semua saya panggil masuk dalam bilik sains. Okey, hari ni kita akan buat penyiasatan pendidihan air. Awak pun pakailah bika, pakailah tabung uji untuk buat penyiasatan pendidihan air. Okey, dalam masa awak tengah buat tu, tiba-tiba awak terpecahkan tabung uji. Okey, apa yang perlu dibuat? Awak terus bagi tahu guru. Awak beritahu saya lah. Okey, saya tidak akan marah awak tak perlu ganti. Okey, ini awak jangan risau. Sekiranya awak terpecahkan peralatan sains, awak tidak perlu ganti, awak tidak akan dimarahi kerana awak sedang melakukan eksperimen. Saya yang suruh awak buat eksperimen. Kalau terpecah, tak ada masalah. Beritahu saya. Tak perlu ganti.
sekolah akan beli yang baru. Okey, itu kalau saya suruh buat eksperimen lah. Tetapi kalau saya tak suruh buat eksperimen, awak pergi main saja-saja, saya tengah mengajar kat depan, awak pergi belakang, awak main, tak menguji, pecah, itu awak kenalah. Okey, awak takkan perlu ganti. Awak tak perlu ganti. Contohnya kalau awak saja-saja buat pecah, tak perlu ganti. Saya cuma marah awak je lah. Saya akan bagi peringatan lah. Okey? Jadi jangan takut untuk beritahu guru sekiranya terdapat alat yang pecah ataupun rosak. Kenapa kena bagi tahu guru? Kan? Supaya yang pertama, ialah bila dah pecah, saya gantilah yang baru. Saya belilah yang baru. Pakai duit sekolah. Okey, dah beli yang baru supaya adik-adik awak nanti boleh pakai balik. Cukup. Yang kedua, supaya kaca yang pecah tu, apabila dia pecah, dia tak akan pecah jatuh ke atas meja. Dia akan berselerak. Bila kaca yang pecah berselerak, takut nanti kawan awak, bukan awak, sebab dia pecah dekat, dia berselerak kat tempat lain. Bukan awak yang kena, kawan-kawan awak. Kawan-kawan awak dia tak tahu. Dia pun letak tangan atas meja, tiba-tiba dia tersentuh kaca yang pecah itu. Jadi apa yang berlaku? Lukalah tangan dia, ataupun dia terpijak ke, lukalah kaki dia, ataupun kaca yang pecah tu boleh mengakibatkan luka apabila ditoreh pada kulit. Ataupun masa penyiasatan itu pecah tau. Kalau rosak pula macam mana rosak? Okay. Masa awak buat penyiasatan pendidihan air, awak tengok jak air tu, pemanas air tu, dia punya kabel tu dah terputus-putus. Macam dah nak rosak lah. Awak pun buat lah lagi. Okay, awak terus buat lah. Tak apa ni, sikit je ni. Awak pun buat, tiba-tiba awak kena renjatan elektrik. Tak pasal, kena renjatan elektrik. Jadi, kalau awak nampak ada barang yang rosak, barang elektrik lah terutamanya, awak terus beritahu saya. Okay, beritahu pada guru. Supaya mengelakkan kemalangan. Okay, jangan takut kalau pecah, jangan takut. Awak tak perlu ganti, tak perlu bayar. Okay, saya akan belikan baru. Dan kalau awak tengah buat eksperimen, bukan salah awak. Sebab kita sedang belajar. Tapi kalau awak buat-buat main, saya tengah ngajar kat depan, awak pergi main kat belakang, awak terpecahkan kaca, awak terpecahkan bika. Itu saya marahlah awak. Okey, saya bagi awak peringatan lah, tapi awak tak perlu bayar. Okey, saya akan ganti balik. Okey, itu yang ketiga. Okey. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Okey, seterusnya. Yang keempat ni senang lah. Semua orang tahu. Ni tanya darjah satu pun tahu. Okay, saya tanya darjah satu pun tahu. Okay, sebelum masuk bilik sains, kita perlulah beratur di luar bilik sains. Okay, macam yang selalu kita buat lah. Okay, saya kata, okay, hari ini kita akan duduk dalam bilik sains. Kita akan buat penyiasatan. Saya akan beritahu sebelum. Contohnya saya pergi kelas awak kan. Sebelum tu waktu matematik. Lepas waktu matematik, waktu sains. Saya pergi ke kelas awak, saya beritahu. Okey, lepas ni waktu sains, okey, turun bilik sains. Kita nak buat penyiasatan. Awak pun okey. Lepas habis waktu matematik, awak bawa buku, awak pun turun ke bilik sains. Awak beratur dekat koridor. Yang video saya tunjuk tadi kan, saya ada tulis. Okey, beratur di koridor sebelum masuk. Okey, awak pun beratur situ dulu. Beratur yang cantik, laki, perempuan. Okey, siapa yang cukup dulu baru saya pergi masuk. Tu biasalah. Okey, beratur di luar bilik sains sebelum masuk. Okay, masuk dengan kebenaran guru. Jangan ambil masuk je. Okey, itu senang. Okey, yang kelima ni. Sekejap, sebelum tu saya nak tengok kehadiran. Ada orang baru masuk. Okey, Syafiq masuk. Dengan Natasha. Okey, kita ada 11 orang hari ni. Minggu lepas pun ada 11. Minggu lepas 11, minggu ni pun 11. Saya harap minggu depan lagi ramai. Okey, bagi yang baru masuk pada hari ini, kita sedang belajar mengenai peraturan bilik sains. Awak dah belajar tahun-tahun yang lepas. Hari ni belajar lagi untuk yang tahun 6 punya. Benda yang sama, teringat balik. Sekarang kita dah peraturan yang keempat. Iaitu beratur di luar bilik sains sebelum masuk ke dalam bilik sains. Masuk dengan kebenaran guru. Okey. Macam mana kalau awak punya kelas sains tu selepas rehat? Awak selalu kan, okey, sekarang ni waktu matematik, lepas waktu matematik rehat. Lepas waktu rehat, waktu sains.
Okey, waktu sains pula Cikgu Syahir kata pergi bilik sains. Jadi sewaktu rehat tu awak pun bawa lah buku terus siap-siap. Bawa buku, bawa alat tulis, bawa botol air, bawa bekal makanan awak. Awak pun pergi rehat. Lepas habis rehat je, kita beratur dekat bawah dewan, lepas tu terus pergi bilik sains. Okey. Jadi makanan bekal awak tu, bekal dan botol minuman awak tu tidak boleh dibawa masuk ke dalam bilik sains. Okey, jadi awak pun letaklah macam kebiasaannya, kita letakkan dekat hos bomba yang dekat tepi bilik sains tu, yang dekat papan kenyataan makluman sains, bilik sains tu. Okey, kenapa kita tak boleh bawa masuk? Okey, ini adalah peraturan yang kelima, iaitu dilarang makan dan minum di dalam bilik sains. Okey, kenapa? Okey, baik saya jelaskan. Contohnya pada hari tersebut saya nak buat aktiviti virus, mikroorganisma. Okay, awak tahun 6 kan? Lepas ni kita akan buat kalau boleh pergi sekolah lah, tapi rasanya tak sempat sebab dia topik yang ketiga, mikroorganisma. Okay, kita akan buat, ini contoh, kita akan buat penyiasatan untuk menunjukkan pertumbuhan mikroorganisma, untuk menunjukkan pertumbuhan kulat pada roti. Okay, saya pun kata, okay, hari ini minggu depan, ini contoh minggu depan bawa roti. Kita akan buat eksperimen. Okey. Minggu depannya pun awak pun bawa lah roti. Awak bawa roti, lepas tu awak bawa bekal, awak masuk dalam bilik. Okey, bekal satu, roti satu. Okey, bila awak buat eksperimen tu, tiba-tiba roti tu awak termasuk dalam bekal. Roti yang ada virus tu, yang ada mikroorganisma tu, awak bawa tiba-tiba masuk dalam bekal ataupun awak tertukar. Awak pun termakan roti yang berkulat tu, habis sakit perut. Takut dia tertukar. Sebab dalam bilik sains ni kita ada banyak, kita ada asid, kita ada apa lagi, macam-macam lah benda-benda yang berbahaya untuk dimakan tapi tak berbahaya untuk dibuat. Ataupun botol air awak, kita nak buat hari tu, kita nak buat eksperimen menggunakan asid ataupun menggunakan mercury. Contoh, okay, awak pun masa tengah buat tu awak khusyuk, awak tengah buat. Okay, contoh awak tengah buat. Awak pun khusyuk buat. Dahagalah, awak pun main cekau je. Contohnya kan, tengah buat. Awak pun ambil botol air, minum. Awak pun minum. Rupa-rupanya awak terambil tu bika asid tu, awak minum. Habis berlubang badan awak. Asid kan menghakis. Itu contoh. Sebab itulah tidak dibenarkan makan dan minum di dalam bilik sains. Itu dia 5 peraturan asas yang kita perlu tahu. Ni basic lah ni. Okay, awak tahu, awak ingat 5 ni, awak boleh senanglah jawab peraturan bilik sains. Okay, bagi siapa yang baru masuk, kita recall balik. Yang pertama, sisa kering, sisa cair, buang kat tempat yang sepatutnya. Yang kedua, basuh dan keringkan peralatan selepas digunakan. Yang ketiga, sekiranya berlaku rosakan ataupun peralatan yang pecah, beritahu pada guru. Sebelum masuk bilik sains, beratur. Dan yang terakhir, di dalam makan dan minum. Okay, kita ingat sekurang-kurangnya 5. Untuk selamat, kita ingat 5. Baik, siapa yang ada soalan setakat ini sebelum kita pergi kepada latihan? Siapa yang ada soalan, boleh tanyakan kepada saya. Boleh buka mic tanya, siapa yang ada soalan. Siapa ada soalan, boleh buka mic sebelum kita pergi ke latihan. Tak ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, kita nak terus kepada latihan Okey, sebelum kita pergi ke latihan. Okey, dalam buku nota awak. Okey, dalam buku nota awak tu, sign A, sign B, sign A lah. Okey, sign A. Tulis hari dan tarikh hari ni, hari Isnin, 15 hari bulan 2. Kalau siapa yang tak ada buku, saya kata pakai buku tahun lepas punya kan. Okey, tapi dah bulan 2 ni mestilah ada buku. Okey, siapa yang tak ada buku, pakai buku tahun lepas. Pakai buku tahun 5 dulu. Okey, jadi hari ni tulis hari dan tarikh. Hari adalah Isnin, tarikh 15 bulan 2. Saya nak awak
saya nak awak tuliskan balik 5 peraturan tersebut. Sekejap kita buat sama-sama. Peraturan bilik sains. Saya nak 5 yang tadi. Okay, yang pertama tadi, kalau siapa yang masih ingat, buang sisa kering dalam tong sampah dan sisa cecair dalam sinki dengan air mengalir. Okey, ini yang pertama tadi. Okey, yang kedua. Yang kedua tadi, okey, basuh dan keringkan alatan selepas digunakan. Okey, yang ketiga. Yang ketiga tadi, beritahu guru. Sekiranya terdapat alatan yang pecah atau rosak. Okey, yang keempat, peratur sebelum memasuki bilik sains. Dan yang kelima, dilarang membawa makanan dan minuman dalam bilik sains. Okey, ni dia 5 tadi. Peraturan bilik sains. Kalau tak nampak, awak boleh pinch kan. Zoom kan, macam awak zoom gambar dekat handphone awak tu. Ini dia 5 peraturan bilik sains yang telah pun kita belajar pada hari ini. Okay, saya nak tunjukkan dekat awak satu lagi. Macam mana ada murid jawab macam ni. Contohnya soalan tanya kan. Okey, saya nak tunjukkan satu lagi Siapa yang tak sempat nanti awak boleh tengok balik video ni, nanti saya rakam, saya upkan dalam YouTube Awak boleh tengok balik. Okey, saya nak tunjukkan pada awak satu lagi situasi di mana ada murid jawab macam ni. Dia jawab macam ni. Okay. Ni ada murid jawab. Dia kata,
berikan saya 3 peraturan bilik sains. Yang pertama dia jawab dilarang bermain dalam bilik sains. Yang kedua dia jawab dilarang bergurau dalam bilik sains. Yang ketiga dia jawab dilarang berlari dalam bilik sains. Agak-agak awak berapa markah yang dia dapat? Okey, saya beritahu terus. Dia akan dapat 1 saja markah. Sebab apa? Sebab semua ni benda yang sama. Dilarang bermain dalam bilik sains, dilarang bergurau dalam bilik sains, dilarang berlari dalam bilik sains. Ni semua benda yang sama. Jadi 1 markah dia dapat. Ini awak selalu buat. Tahun lepas ingat balik. Saya kata berikan saya 2 peraturan bilik sains. Awak pun jawab. Yang pertama, dilarang bermain dalam bilik sains. Awak jawab yang kedua, dilarang bergurau dalam bilik sains. Ni semua benda yang sama. Okay, kita dah darjah 6, kita kena lebih saintifik. Contohnya macam mana? Macam ni lah. Ini tadi. Nampak? Lagi saintifik. Kalau macam tadi ni, untuk tahap 1 boleh lah. Tahun 1, tahun 2, tahun 3. Tapi sekarang ni kita dah tahun 6. Cara jawab pun mesti macam murid tahun 6. Macam ni. Buang sisa kering, basuh dan kering alatan, beritahu guru, beratur sebelum masuk, dilarang bawa makanan dan minuman. Okey, ni dia. Okey, baik. Siapa yang tak sempat, nanti saya akan letakkan dalam YouTube. Awak boleh tengok balik, ulang kaji balik. Ni dari 5 peraturan bilik sains yang telah pun kita belajar pada hari ini. Okey, baik. Saya nak teruskan kepada soal latihan pula. Okey. Perhatikan gambar di sebelah. Ni gambar ni. Saya nak awak beritahu saya apakah peraturan yang dipatuhi dan apakah peraturan yang tidak dipatuhi. Okey, siapa-siapa boleh jawab, buka mic, awak tengok gambar, awak beritahu saya apa peraturan yang murid ni patuh dan apakah peraturan yang murid ni tak patuh. Okey, siapa nak jawab? Siapa nak try? Tengok gambar. Ada apa? Saya buat dengan murid darjah 2, murid darjah 2. Budak main-main. Ada budak bermain. Bermain apa? Main dengan kawan dia. Ya, okey, dia main apa dengan kawan dia? Cuba tengok, dia main apa ni? Dia main spray bomber. Dia main pemadam api pun. Ya, betul. Okey, jadi murid ni dia bermain pemadam api. Terima kasih. Siapa yang jawab tu? Syafiq Okey, dia main pemadam api. Jadi untuk kita jawab soalan, okey, dilarang bermain pemadam api di dalam bilik sains. Okey, dah dilarang bermain dah Jangan pakai lagi dah. Dilarang bermain dah, kita dah guna. Okey, selain daripada dilarang bermain, apa lagi yang ada? Okey, orang lain pula. Siapa boleh jawab? Yang patuh pun boleh. Okey, siapa lagi nak cuba? Okey, awak tengok. Tak nampak Okey, saya besarkan. Okey, awak tengok murid ni. Dia tengah gunting sesuatu. Tapi dia main gunting je dekat mana-mana dia gunting. Jadi dia punya sisa gunting itu dia akan jatuh ke lantai. Okey, peraturan yang sesuai adalah kita perlulah membuang sisa kering ke dalam tong sampah. Okey, seterusnya tengok murid ni. Dekat sinki ni. Ni dia patuh pada peraturan. Jadi tadi saya kata basuh alat dan basuh peralatan yang telah digunakan dan keringkan. Okey, lepas dah basuh kita simpanlah ke dalam tempat yang sepatutnya. Ni. Okey, lepas tu tengok murid ni pula. Dia ada jatuhkan panggil apa ni? Kaca. Bika. Kelalangkun. Nama dia kelalangkun. Kelalangkun. Ya. Kelalangkun. Bika yang macam lurus, ini dia macam kelalangkun. Okey. Dia terjatuhkan kelalangkun, pecah. Jadi apa yang perlu murid tu buat? Beritahu guru. Dia beritahu guru terdapat peralatan yang pecah. Adakah murid tu kena bayar? Dia pecahkan, dia kena bayar? Tak perlu bayar. Jangan takut. Janji kita buat eksperimen. Tapi kalau awak main-main, saya tak suruh buat, awak buat, dia berpecah. Betul lah, memanglah awak tak perlu bayar. Tapi awak kena peringatan lah. Sebab awak main-main. Kena marah. Kena marah. Okay. Jadi,
Okey, apabila terdapat peralatan yang pecah, telah segera memberitahu guru. Okey, cuba awak tengok dalam ni, ada tak makanan dalam ni? Tak ada kan? Sebab apa? Sebab makanan dan minuman tidak dibenarkan dibawa masuk ke dalam bilik sains. Okey, itu sahaja untuk hari ini peraturan bilik sains. Siapa yang ada soalan, boleh buka mic, boleh tanya saya apa ada soalan. So minggu depan kita akan buat topik yang ketiga lah. Topik yang ketiga itu mikroorganisma. Okay, kalau mikroorganisma ni kalau dapat buat dekat bilik sains lagi best. Kalau tak dapat tak apalah, nanti saya tengok macam mana. Okay, siapa yang ada soalan? Okay, siapa yang tak sempat salin, saya buka balik. Okay, saya buka balik. Okay, peraturan bilik sains. Okay, siapa yang tak sempat salin ataupun depan ni pun masih lagi tak sempat salin, tak apa. Saya akan upload dalam YouTube, awak boleh tengok balik, awak boleh ulang kaji balik. Dan then awak boleh salin balik. Sebab Google Meet pada hari ini sedang direkod supaya kawan awak yang tak join boleh tengok. Okay, hari ini kita ada 11 orang daripada 27 orang. Tak sampai separuh pun. Okay, depan ni awak ada kelas lain kan? Okay, siapa yang tak sempat, tak apa. Lepas ni saya akan upload dalam YouTube balik Okay, siapa yang ada soalan? Siapa yang ada soalan setakat ni? Yang nak ditanyakan? Kita tengok chat dulu. Okay, tak apa yang tak sempat salin, tak apa. Okay. Tak ada soalan? Okay, sekiranya tak ada soalan, sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye. Bye. ML.